Dan persoalan terus menjadi persoalan sejauh mana penemuan serpihan pesawat jenis Boeing 77 membantu siasatan kilangan MH370. Bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS, Datuk Kapten Nik Hussein di Bilik Berita untuk berkongsi pandangan berhubung perkara ini. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Awani 745 di Bilik Berita. Dan melihat kepada penemuan serpihan pesawat yang dipercayai jenis Boeing 777 ini, sejauh mana bahagian yang dikenali sebagai flaperon ini mampu membantu siasatan terutama dalam mengenal pasti adakah ia milik MH370, Datuk? Assalamualaikum, terima kasih. Ini nampaknya kali pertama kita ada satu physical evidence lah. Kalaulah ia disahkan flaperon ni adalah dari MH370. Last seorang manusia nampak MH370 berlepas ialah air traffic controller. Saya jangka air traffic controller di KLIA pada malam tu. Hingga kapal terbang tu hilang dalam malam tu. Ini kali pertama kita ada satu physical evidence bahawa MH370 tu memang satu kapal terbang yang wujud dan hilang, dan kita dapat jumpa flaperon ni. Jadi macam mana dia boleh efek dari segi pencarian? Pada saya masih lagi yakin seperti di mana mereka yang mencari pesawat tu memang ada di tempat, berada di kawasan yang sedang dicari, hanya belum dijumpai lagi. Baik Datuk, berdasarkan keadaan flaperon yang ditemui, adakah pasukan penyiasat dapat menentukan bagaimana punca berlakunya kejadian pesawat berkenaan terhempas, sama ada ia milik MH370 atau milik pesawat lain, Datuk? Dari segi nak tengok dia punya ownership tu, dari segi MH370 ataupun dari 777 lain, senang ajalah. 1,200 dijual, 5 buah dah musnah, hanya satu musnah dalam air. Jadi kalaulah itu dari Boeing 777, maknanya ini dari MH370. Kerana tiap-tiap inventory yang dibuat oleh Boeing, dia orang ada dalam buku apa yang terbakar, apa yang hilang, semua ada. Semua part boleh di accounted for lah, boleh dikira balik. Jadi ini memang diorang dapat sahkan bila pasukan dari Malaysia Airlines dan Boeing dapat melihat dengan teliti part flaperon yang dipanggil flaperon tu. Datuk katakan ini adalah antara bukti fizikal pertama yang ditemui, dan bagaimana Datuk melihat daripada segi mengapa dalam banyak-banyak komponen yang berada dalam kapal terbang flaperon ini yang ditemui, dan bagaimana Datuk melihat daripada segi fungsi flaperon ini sehingga ia boleh ditemui? Adakah daripada segi bahan yang dibuat flaperon ini, contohnya seperti komposit atau apa-apa bahan, Datuk? Okey. Dalam pesawat jet moden sekarang, dia orang ada dikatakan high lift devices. Maknanya kepak-kepak yang dia boleh buat extension, yang boleh dikeluarkan untuk fungsi dia memperlahankan pesawat untuk mendarat dan terbang naik. Pasal dia orang terbang setinggi 35,000 kaki, kelajuan 900 km satu jam. Tapi bila mendarat, kita tak nak mendarat dengan laju pasal runway pun dalam 2 batu panjang, nak break, nak berhenti dengan selamat. Jadi terpaksa direka extension atau dipanggilkan wing flap. Dan untuk memusingkan pesawat, kawalan pesawat, umpamanya pesawat ni, flaperon ni dia perkahwinan di antara flap dengan aileron. Aileron ni untuk dia memusing ke kiri dan ke kanan macam ni. Jadi flaperon ni ialah seperti flap di mana dia akan keluar dari sayap. Kalau kita pernah naik kapal terbang, kita tengok di masa dia mendarat, pesawat tu akan dibuka jadi besar, kemungkinan dua kali besar dari area yang biasa untuk memperlahankan pesawat. Mengapa flaperon boleh terapung? Kerana komponen flaperon ni dibuat dari komposit, ringan, dan dia padat dari segi mungkin ada air pocket ataupun bubble udara di dalam tu. Dia memang seal dengan baik sekali. Now, dia punya komposit ni pula dia memang kuat dan ringan. Itu sebab dia pakai komposit, dan dia takkan ras dia tak boleh tak kalis air, dan itu sebab dia boleh terapung dengan lama. Mungkin dia tak boleh karat, dan ialah kuat sekali, ringan bagi area yang besar. Kalau kita tengok flap dan komponen lain, banyak besi dalam tu, banyak alloy metal semua. Tapi flaperon ni yang terletak di belakang enjin, di sini, di belakang enjin sini, amat ringan sekali.
Dan apa yang memungkinkan flaperon berkenaan berada di kawasan Pulau Reunion, Datuk? Adakah daripada segi arusnya, dan bagaimana Datuk melihat sama ada untuk kita mengesan kembali kedudukan terakhir pesawat berkenaan, Datuk? Bagaimana antara teori-teori yang mungkin boleh kita rungkaikan, Datuk? Ni drift modeling ni biarlah oceanographer bagi pakar-pakar lautan yang banyak yang dah bertutur, tapi saya dari permulaan lagi bila pesawat tu hilang memang dah tengok dari segi pergerakan arus di lautan Hindi Selatan ialah berkisar melawan jam, anti clockwise, dan dia akan melalui pantai-pantai yang boleh dikatakan suspect area, pantai barat Australia, pantai barat Sumatera, Sri Lanka, kawasan Sri Lanka, Maldives dan juga Madagaskar. Antara Maldives dengan Madagaskar, La Reunion. Itu sebab jumpa kat La Reunion. Nah, untuk drift modeling, dia jangan heran sangat. 10,000 kilometer tu dalam 500 hari, maknanya 10 kilometer sehari. Memang masuk akal. Pasal apa? Masa tsunami melanda Jepun dulu, apa yang hanyut dari Jepun dijumpai di pantai Hawaii dan di pantai barat USA, Amerika sendiri, lepas setahun atau lepas dalam masa 300-400 hari. Jadi memang masuk akal untuk flaperon ni hanyut dari tempat yang dikatakan pesawat MH370 hilang, yang sedang dicari sekarang, hingga sampai ke Pulau La Reunion. Itu dari segi perkiraan, dan saya tidak pernah lihat lagi di depan mata keadaan flaperon tersebut, begitu juga dengan Datuk. Tapi berdasarkan gambar yang kita terima di flaperon itu, di serpihan pesawat Boeing DJI Boeing 77 itu mempunyai cengkerang ataupun teritip. Bagaimana ini juga mampu untuk merungkaikan beberapa persoalan yang timbul, Datuk? Itu kerja marine biologist. Dia orang akan dapat identify, dia akan dapat mengenal pasti dari mana, tempat mana spesies-spesies yang hidupan yang melekat di flaperon tu. Lagi satu yang akan memakan masa juga, mungkin ada kesan gurisan di flaperon tu. Gurisan maknanya mungkin dia ada, dari situ dia ada satu clue di mana cara terpecatnya flaperon ni, sama ada terpecat dengan cara perlahan atau cara yang violent. Dia macam satu hinge, dia ada macam hinge pintu tu kan, supaya dia boleh naik turun. Mungkin dia patah sebelah dan bergoyang di udara, ataupun dia tercabut di masa pesawat tu terjumpa muka air. Gurisan pula dia orang kena check pula dari segi bila dijumpa flaperon tu. Kalau seorang jumpa, dia tak larat angkat, mungkin dia tarik, dan ini akan mengguriskan flaperon tu oleh kerana pasir-pasir dan batu-batu di pantai tu. Jadi dia kena tengok dah scratch pattern semua ni. Ini makan masa sikit. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Ada banyak kemungkinan, banyak teori yang boleh kita buat. Namun apapun, kita tunggu keputusan rasmi daripada pihak berkuasa. Terima kasih, Datuk. Bersama kami dalam Awani 745 berkongsi sedikit pandangan awal berhubung penemuan serpihan DJI pesawat jenis Boeing 777